sekarang. Okay. Assalamualaikum kepada Puan Fatimawati, again good morning, dan juga Assalamualaikum kepada usahawan yang menonton di YouTube channel saya, iaitu Kimi Abdullah, guys, dalam rancangan Premium Consultation. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam Puan Wati dan juga usahawan yang menonton di YouTube channel hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So why not Puan Wati Razak, perkenalkan diri Puan, nama, position you, bisnes apa yang you buat, dekat mana lokasi you, dan apa expectation you dalam program Premium Consultation. Silakan Puan. Okay, saya Normawati dari syarikat Iman Sufi. Saya punya perniagaan PES Ibu Sambal yang bertempat di Changlun, Kedah. Okay. Kedah. Ya, dari Changlun. Ya, saya buat PES Ibu Sambal. Yang mana PES Ibu Sambal saya ni boleh membantu ibu-ibu yang sibuk kan, pelajar-pelajar IPT dengan mudah bawa PES saya ni terus boleh makan, nak masak boleh, nak makan terus boleh. Itu yang specialnya best PES saya ni. Okey, lepas tu saya punya harapan untuk lebih ke hadapan lah, untuk memperluaskan lagi pasaran PES Ibu Sambal saya ni supaya dikenali lebih ramai lah. Okey, so thank you Puan Wati. Saya tersasul, minta maaf ya, sebab tadi saya baru habis sesi CEO coaching. Okey, sesi CEO coaching adalah sesi kita bantu usahawan, business owner directly selama 52 minggu. Dan one of the audience namanya adalah Puan Fatimawati. Okay. So kat sini Puan Wati, apa yang saya boleh bantu you dalam program Premium Consultation? Program ni adalah program premium, tetapi free untuk 30 minit sahaja. So, normally dalam program ni saya akan jawab secara detail. Walaupun percuma, saya akan jawab secara detail di mana Puan hanya sempat untuk bertanyakan 2 soalan. Alright? Kalau soalan tu saya boleh selesaikan segera, alright, dengan detail tu segera, dapatlah 3 ke 4 soalan seterusnya. Okey. Mungkin saya boleh dengar dulu satu soalan yang Puan nak sangat saya jawab, saya bantu bisnes you. Apa yang boleh Tuan Kimi bantu saya dalam memasarkan produk saya dengan lebih laju lagi? Macam mana nak pasarkan produk PES Ibu Sambal dengan lebih laju, betul? Okey. Dia akan jadi lebih laju kalau Puan Wati kenal siapa yang akan membeli. Puan target siapa akan menjadi prospek you? Agak-agak? Saya ni pemilik supermarket, minimarket macam tu lah. Nak masuk kalau boleh. Ini BNI betul ni. Target terus besar-besar. Okey. So, tak salah. Betul, itulah bisnes. Iaitu you target kepada B2B. Dan ada lain yang biasa orang pakai, usahawan-usahawan yang selalu pakai, mereka kerja B2C. Business to consumer. Puan Wati kerja B2B, business to business. Ada usahawan yang dia kerja B2G, business to government. Tak ada masalah. Tiga-tiga boleh. Cuma yang mana satu praktikal dengan diri Puan. Praktikalnya apa? Praktikalnya yang you mudah untuk lakukan. Yang kalau susah you lakukan pun, you mampu bertahan sampai dapat hasilnya. Yang walaupun susah, walaupun lama, you tetap hasil untuk dapatkan sebab duit dia sedap. Dan you punya mindset, you punya emotion, dan you punya action congruent untuk dapatkan benda tu. Dan that is practical. Okay. So, macam mana nak dapatkan dengan cepat? Dengan cepat, jawapannya adalah B2C. Okay. Okey, kalau nak dapatkan, kalau nak pasarkan produk PES Ibu Sambal dengan cepat adalah kepada B2C, business to consumer. Right? Saya tak cakap B2B ni tak boleh. Boleh, tetapi mana-mana bisnes atau idea yang nak berurusan dengan B2B biasanya ambil sedikit masa. Okay. Sebab kenapa? B2B mereka, you
kena lepas layer of management. You propose pada orang ni nak kena tanya orang tu, orang ni nak kena dapat persetujuan yang ni, lepas tu nak kena dapat itu, sebab tu dia ambil masa. Okay. So kalau Puan Wati nak laju, saya lebih sarankan kepada B2C, kepada end user, kepada customer. Okay. So B2B pun customer, tetapi mereka jenis yang satu organisasi ataupun satu entiti. Okay. So itu adalah B2B. So you boleh buat pada B2B, tetapi persoalannya, saya nak juga pada B2B, tapi saya nak juga laju. Jawapannya adalah kepada relationship. Okay. Puan kena kenal dengan mana-mana halal mat lah. Contoh, you nak ambil pasar raya, ambillah satu halal mat. Contohlah dekat Chanlun Kedah, apa halal mat yang ada? Nama pasar raya tu. Nama minimarket tu. Saidina, Azain. Saidina. Ambil Azain lah. Azin. Okay, ambil Azin. You kenal, you has been referred by someone dalam BNI untuk get connected dengan satu bos Azin dekat Chanlun Kedah. Dia pemilik premis tersebut. So you rapat. Bila you dah rapat, mungkin you boleh jual, mungkin tidak. My suggestion, alright, cuba untuk tidak menjual kepada dia. Itu macam nak buat duit. Build relationship dengan dia. Alright, kita kenal someone, kita usahawan. Bila kita kenal usahawan lain, tak semestinya untuk buat duit. Saya baru kenal Puan dalam program meeting semalam. Saya ada cas Puan ke hari ni? Tak. Kenapa saya tak cas? Sebab saya nak build relationship dengan Puan. Okay, so Puan kena cari siapa founder dia, siapa business owner dia. Contohlah, business owner dia adalah Haji Khalid. Contoh, Haji Khalid pemilik Azin dekat Chanlun Kedah. You tak bawa masuk sambal you dekat situ. In fact, you bawa sambal tu, okay Ji, ini sambal ni. Ji, rasalah saya bagi free satu family. Saya ada dalam 3 perisa. Ambillah 3-3 ni buat rasa. Kenapa ni tiba-tiba saya baru kenal ni? Saya just nak bagi rasa saja. Kita dah rasa macam ni, Ji, sedap tak? Saya perlukan testimoni boleh? Sebenarnya, you entertain dia macam nak jadikan dia sebagai best friend forever. BFF. Alright? Lain jantina. Kita usahawan, kita bukan nak fikir tak ada masalah. Sebab ada orang mindset, alah saya malulah, dia lelaki, saya perempuan. Alah nanti dia fikir apa? Dia fikir nanti saya nak ngurat dia and so on. Ini banyak yang selalu saya cerita dengan usahawan muda-muda, dia akan fikir macam tu. Bila you usahawan, otak you adalah otak usahawan. Otak usahawan get connected. Otak usahawan berkawan, bukan berlawan. Alright? So you kena berkawan. Berkawan macam mana? Level BFFFFFF. Forever F dia. Okay? So you berkawan rapat. Dia akan jadi macam, terima kasih banyak Puan Wati selalu bagi saya sambal and so on. You perlukan testimoni Haji Khalid untuk you publish dekat social media you, dekat website you, dekat and so on. Pemilik Azin punya testimoni. Bos Azin pun bagi testimoni bagus. Itu untuk you punya brand, untuk you punya profile, untuk you punya portfolio. So, macam mana nak get connected? Bila you dah rapat dengan Haji Khalid, dia give again, bagi dan minta. Dekat US ada satu buku, Jab, Right Hook. Bagi, bukan ambil, bagi dan minta. Alright? Ji, Haji rasa kan sambal saya ni agak-agak lah orang Melayu macam kita suka tak? Mesti suka Puan. Mesti takkan tak suka. Saya suka betul ni. Okay. Haji boleh tak kenalkan saya dengan bos-bos Azin yang lain? Saya nak bagi diorang rasa at the same time. Tetapi ingat, bila Haji Zin bagi kenalan Azin manager yang lain, kenalan ni bukan untuk you bagi free semata-mata. You bagi free dan you jual kat situ. Okay, Ji. Okay, contohlah Haja Jiha. Okay,
Ni Haji Khalid ada bagi tahu ni you punya azin ada dekat Ian Kedah. So nak bagilah Jah rasa sikit. Okey, dah rasa macam ni Jah, okey tak? Ambil dulu sebagai testimoni. Jah, boleh tak saya parking sambal saya ni dekat kedai azin aja? Right? Sebab kenapa perlu build relationship? Supaya dia mudah untuk spread kepada yang lain. Alright. Saya dalam BNI saya mengajar feature presentation training. Right? Saya dalam BNI saya adalah seorang trainer dan dalam region KBS saya adalah head trainer untuk KBS. Okay. So, dalam training saya selalu bagi tahu semua ahli BNI. Ahli BNI datang sebab referral, sebab the system. People stay in BNI because of relationship. People stay, yang orang tak nampak, people recommend referral kepada you sebab relationship. Saya nak tanya Puan, pernah tak terjadi pada you dalam BNI, you dah berapa lama dalam BNI Puan? Baru seminggu. Baru seminggu, lama tu. Okay, so kita tolak tepi BNI lah kepada usahawan yang menonton dekat YouTube channel. Kalau you ada kenalan dalam satu kumpulan, contoh grup taman lah, grup perumahan. Dalam tu ada dalam 100 orang. Tetapi yang you rapat adalah dalam 6 orang, 7 orang. Cuba you minta bantuan pada yang kesemua dalam grup tu dan juga 6-7 orang yang rapat. Siapa yang akan tolong you dulu? Itulah orang yang rapat kita. Sebab tu kita build relationship dengan mereka. Right? Manusia akan tolong you kalau mereka rapat. Nak cepat, lagi rapat you dengan dia, lagi kuat hubungan you dengan dia, lagi you bagi, you appreciate dia, you idolakan dia, you hargai dia, lagi cepat dia tolong you balik. Okay? People will help you kalau relationship you rapat. The closest win. Yang paling rapat akan menang. Okay? So itu adalah cara macam ni nak buat. Itu baru satu soalan, dah 17 minit, dah 18 minit dah pun. Detail ke? Detail sangat? Detail sangat. Detail sangat. Memang ada tips lah kan. Okay, alhamdulillah, syukur. Nampak dah tu satu tips tu. Okay. Kemudian kalau saya nak macam marketing online pula, apakah cara yang terbaik untuk saya? Sebab saya tak pandai sangat macam online ni. Okey. Puan kena betulkan ayat Puan. Bukan tak pandai sangat. Saya belum pandai lagi. Belum pandai. Kena betul. Mulut kita ni dekat dengan telinga. Doa lah. Apa yang kita cakap, kita dengar. Apa yang kita dengar masuk dekat otak. Apa yang masuk kat otak, dia pump dekat hati. Dekat jantung. Mana yang masuk jantung, dia pump seluruh badan. Sampai bila-bila you tak pandai. Hati-hati dengan hati. Belum pandai. Saya bukan tak pandai, saya belum pandai. Saya bukan tak pakar, saya belum pakar. Cakap macam tu. Okey. So, okey, fantastic. Apa tadi soalan dia Puan? Saya pun dah lupa. Apa soalan dia tadi? Macam social media. Untuk social media, untuk online marketing lah. Online marketing. Apa yang saya boleh buat? Okey. Selain daripada yang tadi offline kan. Betul. Okey. Untuk pengetahuan Puan, social media bukan tempat untuk buat marketing. Okey. Social media bukan tempat untuk menjual. Selling bukan, marketing pun bukan. Marketing boleh dibuat pada platform berbayar. FB Ads, IG Story Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads yang berbayar sesuai untuk marketing, bukan selling. Right? Sebab kalau you buat selling, orang semua akan tak suka you. Samalah macam pada tahun 90-an, kalau you masuk office, dekat pintu pejabat ada tulis apa? Ada signage apa? Dekat pintu pejabat. Open, close. Betul? Alright. Apa signage lain yang you nampak? Signage lain dia adalah juru jual dilarang masuk. Betul. Alright. So, ada dua je sign. Satu, buka, tutup.
Alright, satu lagi jurujual dilarang masuk. Kenapa signage tu famous dijual merata-rata? Bukan di Malaysia saja, di luar negara pun sama. Salesperson not allowed. Alright? Sebab orang akan benci salesperson. So kalau, dia bukan apa, sebab orang tak nak diganggu. Kerja untuk office adalah untuk bekerja, bukan untuk menjual. Alright? Sebab tu dia letak sign tu. Sebab kenapa penjual masuk juga, mereka kan, ni kan office, kenapa nak jual kat sini? Tuan tempat lain, emosi kita akan marah. So penjual akan kena marking. Oh, aku menyampah dengan kau ni and so on. Sebab kau, siapa suka dijual? Faham tak? Sisi nak menjual. Alright. So, I tak nak you ada mindset salesperson bila you masuk social media. Alright. Kerja hakiki manusia. Ni tadi I baru share dalam CEO Coaching. Ni Puan adalah individu outsider pertama yang tahu ilmu SEO coaching ni. Tadi baru saya share. 3 kerja hakiki sebagai seorang founder, sebagai seorang usahawan. Pertama adalah recruiting. Kedua adalah managing. Ketiga adalah selling. Ini 3 kerja utama. Selling bukan secara online, secara offline. Itu adalah selling. Kenapa saya cakap offline? Boleh you nak buat selling online, tak salah. Tetapi chances untuk orang menyampah you lagi tinggi berbanding orang suka you. Alright? Itu pertama, dekat online. Kalau dekat offline, chances kalau you menjual secara offline lebih mudah close berbanding ke offline. Berbanding online. Setuju? So, semua benda penting, tetapi mana yang perlu diutamakan? Utamakan menjual offline. Utamakan online ni adalah kerja-kerja, bukan selling, bukan marketing. Habis nak buat apa? Kerja-kerja branding. Okay. Social media ni tempat untuk you buat branding, bukannya marketing. Sebab kenapa? Salesperson not allowed. Dekat Facebook, dekat Instagram, dekat LinkedIn, TikTok and so whatever, salesperson are not allowed tu dah lama diorang buat. Sekarang ni, marketer not allowed. Tak ada pun signage tu. Betul tak ada signage tu. Tetapi, setiap kali you buat copywriting tentang marketing, hanya 2 atau seorang atau 3 orang je akan like. Biasa tak? Okay? Nak tahu tak kenapa? Tak berbaloi kan, Tak penat. berbaloi. Penat buat, penat fikir, penat photoshoot. Sekali publish, 3-4 orang je, seorang 2 orang je yang like. Sebab Facebook algorithm block posting tu. Mereka boleh detect itu adalah posting marketing. Mereka boleh detect itu adalah posting selling. Marketing dengan selling not allowed dekat social media. Sebab kenapa? Mereka nak you bayar ads untuk utilize benda tu. FB personal tak boleh buat marketing. Dia block. Cuba you buat dekat FB page. Lagi zero organic reach. Habis tu nak buat apa? Pakailah FB ads. Confirm melambung. Okay. Sebab kita bayar kan. Betul, bayar. Okay. So, social media yang terbaik adalah buat branding. Macam mana nak buat branding? Puan faham tak apa itu branding? Apa yang Puan faham tentang branding? Branding menjenamakan kita lah Itu bahasa Melayu dia. dan produk kita. Itu bahasa Melayu dia. Nak bagi orang kenal kita. Nak kenalkan kita pada orang. Nak bagi orang kenal kita adalah marketing. Ya. Confused tak? Okay. Let me elaborate dengan cara yang mudah. Selling adalah benda yang menghasilkan transactional. Duit. Marketing adalah penyampaian, pemberitahuan, pemakluman. Kalau you cakap nak sampaikan tentang produk kita, itu adalah marketing. Sebab you sampaikan tentang produk you. Itu adalah marketing. Informasi adalah marketing. Kalau orang macam orang tengok kita, orang tahu tak, kalau tengok muka Kak Wati ni, dia ni mesti muka pes sambal. Macam itu apa pula? Macam mana nak pandang muka Puan Wati ni nampak muka pes sambal. Letak sambal. Tempek kat situ barulah orang nampak, ini pes, ini ibu sambal. Kat situ. Okey. Kat sini, ni ada seorang selingan ni ada seorang usahawan dalam BNI Success. Dia jual Susu Joy. Susu Situ Joy, Puan Siti Rohani. Saya Siti Rohani, kakak susu anda. Saya cakap, Kak, jangan pakai nama, jangan pakai brand you kakak susu. Alright, bila you nak buat branding yang terbaik.
Alright, saya akan terangkan. Branding yang terbaik adalah marketing sampaikan, beritahuan, pemakluman. Branding adalah expression. Atau branding adalah benda yang orang tengok sekali dia macam excited, macam keterujaan dia tinggi. So saya cakap dengan Puan Siti Rohani, Puan Siti Rohani, Kak Ani, jangan pakai saya Siti Rohani kakak susu anda. Tak. Saya Siti Rohani ibu susu anda. Ui, ibu susu. Macam orang jadi macam teruja tiba-tiba. Mindset jadi lain. Tetapi orang ingat tak? Orang ingat sangat. Ingat ibu susu lah. Okey. Berbanding dengan kakak susu. Saya kakak tudung anda, saya kakak, semua nak kakak-kakak. So semua dah normal. Tak ada keunikan. Marketing buat, ini I nak you faham Puan Wati. Bila you nak buat marketing, bukan buat marketing yang betul. Buat marketing yang menarik. Right? Buat marketing yang menarik. Sebab tujuan marketing adalah untuk menarik perhatian manusia. Bila you nak buat branding yang apa ya, bahasa mudah dia saya pun susah nak describe bahasa ayat yang mudah. Saya cakap buat branding yang buatkan orang teruja. Yang wow. Yang wow. Buatkan branding yang orang akan takkan lupa. Dan baru brand. Baru nama dia jenama. Okey? Bila nak buat selling macam mana? Buat selling yang beremosi. Baru orang beli. Nak buat marketing yang menarik. Baru orang tertarik. Nak buat branding yang wow. Baru orang akan ingat. Alright? Nampak tak gambaran dia? 3 benda yang berbeza ni. Okey? Saya guna bahasa yang tak jargon. Semua saya habis marhain bahasa ni. Okey? Tapi minta maaf lah, saya tak boleh nak lock sangat. Saya tak pandai je, takut terkeluar Jawa. Okey. So far Puan Wati jelas? Okey. Okey. Ini saja dah 27 minit. Adalah extra sedikit. Tak apalah, Puan jadikan soalan ketiga. Apa yang saya boleh bantu Puan? Soalan yang ketiga. Dah lupa lah tadi. Tadi ada lah nak cakap. Dah Okey. lupa lah. Biar saya tanya pada Puan pula. Okey. Soalan ketiga will be, Puan buat bisnes ni dah berapa lama? Bisnes ni baru setahun jagung. Okey. Kenapa jagung? Baru setahun. Okey. So, baru setahun Puan yang buat sendiri sambal ni? Ya. Puan yang jual sendiri? Ya. Puan yang buat branding sendiri? Ya, company sendiri buat. Dan semua buat sendiri. Tahniah. All in one. Tahniah kepada Puan. Alright. Puan dah capai status self-employed. Right? Teruklah. Ingat tangan ada negativity, mulut you dekat dengan okey. Puan makan gaji sebelum ni? Bekerja? Ya, masih you bekerja. Masih bekerja? Yes. Okey. Puan bayangkan Puan bekerja. Sekarang masih bekerja dan semua bisnes ni buat sendiri. Kalau Puan berhenti kerja dan semua ni masih buat sendiri, kalau tak berjaya, salah Puan. Sebab kenapa? You bekerja part time buat bisnes, bisnes boleh jadi. Kalau dah full time buat bisnes, bisnes tak jadi, salah diri you. Right? Saya nak bagi expectation awal pada Puan supaya kita tak menyalahkan orang lain. Semalam dalam band I, positive attitude kan, kita tak point up, kita thumbs up pada orang. Alright? So bila ada masalah berlaku, jangan point up. Thumbs up, thumbs up. Terima kasih you masih dengan I. Terima kasih you masih support. Terima kasih I masih lagi jaga dan you jaga relationship kita. Thumbs up pada semua orang. Fix your problem and grow. Boleh Puan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Saya pun ada usahawan lain yang jual sambal dalam coaching saya. Okey. Macam tadi kita buat collaboration. Tajuk kita tadi adalah business collaboration. Macam mana nak naikkan sale melalui kolaborasi. Itu dalam CEO coaching lah, program-program coaching. Okey. So, setakat ni jelas Puan? Okey, jelas. Banyak ilmu. Alhamdulillah. Okey, membantu? Banyak membantu. Okey. Boleh Puan bantu saya untuk kenalkan kawan you untuk saya bantu juga?
Boleh insya-Allah. Saya Sebab, akan cari kawan-kawan. okey. Sebab kenapa? Saya nak you belajar lagi puan. So, my offer ini saya jarang offer lah. Saya rasa saya offer macam ni dulu. Saya rasa tahun lepas kot bulan 10 macam tu. Alright. So, saya nak offer pada puan sebab kenapa saya berani offer sebab saya suka face reaction puan yang excited nak tahu ilmu baru. Right? Yes. Sebab tu saya offer lagi. Okay. So saya nak offer pada puan kalau puan dapatkan usahawan lain untuk hadir dalam program freemium consultation. Program macam ni percuma. You just invite, bagi tahu saya dan puan boleh join sekali sesi tu. So that you dapat ilmu-ilmu yang lain. Okay? Boleh puan? Boleh. Fantastic. InsyaAllah boleh. So itu saja daripada saya, Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kepada Puan Wati, Ibu Sambal. Apa nama sambal dia Puan? Sambal Mak Pah. Sambal? Sambal Mak Pah. Sambal Mak Pah. Mak Pah. Mak Pah. Yes. Ada ke sambal kat situ? Sekarang saya dalam office tak ada. Oh tak ada. Tak ada sambal. Okay. Office dekat mana Puan? Saya dekat rumah je. Okay. My suggestion, kat mana ada laptop you, kat situ ada sambal you. Ya, insya-Allah. My suggestion kita selalu macam tu. So then, hai saya Wati Razak, saya founder Sambal Mak Pah. Tunjuklah. Apa tak? Itu branding bagi impression orang. Okay, boleh. Right, fantastic. So, itu saja Puan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang penting bagi. Saya syukur, saya sangat-sangat teruja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan boleh key in referral kepada saya untuk program freemium consultation. Saya izinkan. Okey, boleh. Nanti saya contact dia. Boleh. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you very much. Thank you.